السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Kitab kita? Masih lagi di Isra' dan Mi'raj, betul tak? Masih lagi di Isra' dan Mi'raj. Lagi sikit nak habis dah. Berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Di muka surat 145 kan? 145 perenggan yang kedua. Betul tak? Perenggan yang kedua. Baik, jadi kita tengok terus kitab kita Rahiqul Makhtum, sambungan Isra' dan Mi'raj. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, kata pengarang. Baik. Ada satu persoalan paling kritis yang menunggu jawapan, iaitu bagaimana boleh peralihan kuasa boleh berlaku sedangkan perjuangan kebenaran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal berseorangan menggeletar di lereng Bukit Mekah. Kenapa ditimbul persoalan ni? Sebab sebelum ni kalau tuan-tuan ingat, dia ada sebut kan, bila hijrah Nabi ke kota mana? Masjid Aqsa, betul tak? Di situ merupakan simbolik yang menunjukkan sebelum ni dakwah Islam, perjuangan Islam dulu kebanyakannya di kalangan Nabi daripada bangsa Bani Israel. Jadi bila Rasulullah SAW pada malam Isra' dan Mi'raj bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seolah-olah memberi simbolik. Masjid Aqsa itu merupakan tempat kiblat yang pertama kan, dan tempat yang paling mulia bagi orang Yahudi lah. Sebab Nabi Ibrahim duduk di situ, kubur Nabi Ibrahim pun kat situ, Nabi Musa pun duduk di situ, kubur Nabi Musa pun di situ, kubur Nabi Yaqub pun kat situ, kubur Nabi Yusuf pun dekat situ tuan-tuan. Tak jauh dengan Masjid Al-Aqsa. Kawasan tu, cuma detailnya wallahu alam. Dan orang Yahudi sangat mengagungkan Nabi Yaqub. Jadi bagi mereka tu tanah yang mulia lah. Jadi malam Isra' dan Mi'raj Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana pengarang sebelum ni disebut secara simboliknya, maksudnya sebelum ni dakwah diperjuangkan oleh Bani Israel dan Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel, tapi sekarang dah berubah. Sekarang ni akan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Arab dan daripada jalur Ismail. Betul tak? Nabi Allah Ismail. Sebelum ni kebanyakan Rasul jalur daripada Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub turun ke bawah kan. Tapi sekarang dah berubah. Akhir zaman akan diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalan dia, macam mana Rasulullah SAW akan menguasai perjuangan dunia tuan-tuan? Maksud dia menjadi dominasi di dunia, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi berada di mana? Waktu kisah Isra' dan Mi'raj ini Rasulullah masih lagi berada di mana? Di Mekah. Masih lagi duduk ditindas tuan-tuan di Mekah. Jadi macam mana benda tu nak berlaku? Baik. Apa disebut? Rahsia persoalan ini menghurai satu isu yang lain yang merujuk kepada satu fasa seruan Islam dan peranan lain yang kelihatan akan memulakan tindakan. Nak main ni lah, benda yang nak main ni. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, tak sangka tuan-tuan,
yang menolong dakwah Nabi SAW dan memenangkan Islam, tuan-tuan, adalah bangsa Arab daripada Madinah tu. Betul tak? Bukan kaum Nabi. Malah jauh Madinah tu 500 km, tuan-tuan. Kita kalau sekarang pun 500 km, tuan-tuan, jauh kan? Betul tak? Lebih Kuala Lumpur atas lagi, tuan-tuan. Mungkin nak sampai Johor, mungkin masuk Johor lah. Kalau naik kereta pun rasa jauh. Ini apatah lagi naik unta, tuan-tuan. Melepasi, bukan R&R, melepasi padang pasir yang tandus gersang, tuan-tuan. Rupanya jauh nun di sana tu. Dakwah Islam akan bersinar di sana. Nah. Jadi tuan-tuan, yang nak main inilah. Tetapi lain hala tuju dan mulia pendekatannya. Pendahulu tugas baru ini terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang menempati terus sasaran dan amaran jelas berhubung dengan 7 kata. 2 ditujukan kepada penyembah berhala dan mereka yang bersekongkol. Ni surah apa ni? Surah Al-Isra. Dia cerita apa yang akan berlaku kepada orang Quraisy. Ini simbolik. Maksud dia akan datang ni, musuh-musuh yang menentang Nabi SAW ni, dalam ayat ni menyebut sampai satu ketika Allah Ta'ala akan hancurkan. Kita tengok apa dalam ayat ni sebut. Walaupun tak berlaku lagi, tuan-tuan, secara simbolik, tuan-tuan. Baik, firman Allah, a'udzubillah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha faqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sebuah negeri, bila Allah Ta'ala nak hancurkan penduduk sebuah negeri, tuan-tuan, kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka. Perintah apa? Supaya taat. Perintah supaya taat, tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jal. Lalu mereka menderhaka, fafasaqu fiha. Tapi dia derhaka. Dah suruh taat, datang dengan mukjizatnya, tuan-tuan, dengan Nabi, macam-macam mukjizat lagi, tuan-tuan, dengan Nabi Hud, Nabi Saleh, tuan-tuan, Nabi Nuh, tuan-tuan, macam-macam mukjizat, Nabi Musa, tuan-tuan. Tapi tak mau. Bila dah datang dengan mukjizat, fafasaqu fiha, lawan juga. Kemudian apa kata Allah? Fahaqqa 'alaihal qaul. Mereka merdahaka dan melakukan maksiat padanya, maka hendaklah negeri itu dibinasakan. Fahaqqa 'alaihi qaul, maksud dia apa? Layaklah mereka ni dibinasakan. Sebab tu, tuan-tuan, mana-mana kaum yang dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal, ataupun musibah yang berlaku, tuan-tuan, dalam Quran sebut zalika bima qaddamat aydikum. Betul tak? Itu semua kerana kejahatan tangan-tangan kamu. Yang kena musibah, masuk neraka, ditimpa berbagai-bagai, tuan-tuan, musibah. Quran sebut dah, zalika bima qaddamat aydikum. Tangan-tangan manusia yang buat. Wa anna Allah laisa bidhallamin lil abid. Dan Allah Ta'ala tak pernah menzalimi hambanya. Tak pernah zalim hamba dia. Tapi apa yang berlaku? Tangan-tangan manusia. Dan Quran sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita selalu dengar ayat ni. Telah zahirlah, nyatalah kerosakan di langit dan di bumi. Sebab apa? Bima kasabat aydin nas. Kerana tangan-tangan manusia. Dia ada dua makna, tuan-tuan. Satu sebab dosa. Buat dosa banyak, datang bala kan. Satu lagi, tuan-tuan, memang betul pun, kerosakan alam ni memang manusia yang buat. Betul tak? Tuan-tuan tengok viral di Pahang kan, lepas banjir, tengok balak, tuan-tuan. Kita tengok, kita pun takut, tuan-tuan. Balak yang besar-besar tu, mereka ambil daripada drone. Nampak halus ya, tuan-tuan. Macam ranting-ranting kayu. Siapa punya kerja ni, tuan-tuan? Siapa punya kerja kita tak tahu, tuan-tuan. Memanglah banjir. Betul tak, tuan-tuan? Bila dah kita taruh belah atas, walaupun kita taruh atas tak bagi orang nampak, betul, hak bawah elok kat atas kita taruh habis, betul tak? Bila hujan, kita tahu kan, tuan-tuan, bila kita pergi kawasan bukit-bukit kan, kita tengok air terjun kan. Pernah tak tuan-tuan fikir air ni main pada mana? Betul tak?
Kat atas tu mana ada kolam. Tapi macam mana air terjun tak berhenti-berhenti. Sebab bila hujan, air hujan tu dia duduk di akak-akak pokok tuan-tuan. Kan pokok tinggi-tinggi tu, akak dia dalam tuan-tuan, menjunam kan ke dalam. Akak dia itulah yang menakung air. Jadi bila dah banyak, dia lepas. Bila dia lepas tu yang jadi air terjun tu tuan-tuan. Dia daripada dalam tanah tuan-tuan. Bila lebih daripada akak pokok, dia hasil keluar air, jadilah air terjun kita tengok tu. Bukan air terjun tak ada kolam atas tu, tak ada. Daripada dalam tanah. Bila kita pergi tebang pokok ni tuan-tuan, bila hujan, tak ada nak tampung lah. Dia memang terus turun tuan-tuan. Kita tengok di Pahang dahsyat tuan-tuan. Dan antara benda yang menakutkan lagi, kutub utara kan. Di antara Arktik. Arktik. Kalau Antartika, kutub selatan. Kita tengoklah ni menakutkan. Kalau kita kan bacaan lah pencairan panggil ais tu kan, ais di kutub. Dia beza kutub utara, kutub selatan ni. Kutub utara, kutub selatan, dia gunung ganang yang diliputi salji. Tapi kutub utara, dia laut tuan-tuan. Dia laut yang beku. Jadi tuan-tuan, daripada dulu tuan-tuan, saya tengok kan, antara benda yang menakutkan, ais ni dia mencair tuan-tuan tiap-tiap tahun. Yang terbaru ni ada satu ais tu sangat besar, berapa ribu kaki persegi, cair dengan sangat cepat. Sangat banyak cair. Dan bila dia cair tuan-tuan, hatta di kutub selatan pun ada yang cair. Apa jadi tuan-tuan bila cair tuan-tuan? Dalam bekas kita lah, kita buat ais ngayak. Bila ais tu cair, dia jadi penuh. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu bila kita tengok dalam sejarah, banyak kota-kota yang dalam laut. Betul tak? Banyak yang telah ditelan laut. Tuan-tuan type di internet, kota-kota yang ditenggelam laut. Pasal apa tenggelam? Tu, cair tu, kutub utara. Sebab itulah Jokowi tuan-tuan, Presiden Indonesia kan, dia dah pindah ibu kota Indonesia daripada Jakarta, diubah ke mana? Balikpapan kan, di Kalimantan. Sebab apa? Sebab kalau ikut bacaan laut lah, oceanology ni tuan-tuan, dan geologi ke apa ke, dia sebut air laut ni memang tiap-tiap tahun dia duduk naik tuan-tuan. Naik. Katanya dalam tahun 2055 kot, tuan-tuan hidup lagi tuan-tuan. 2055 berapa tahun lagi tuan-tuan? Lebih kurang dalam 33 tahun lah, lebih kurang. Kalau umur tuan-tuan 70, lebih kurang 103 lah umur tuan-tuan masa tu. Boleh hidup? Boleh jadi hidup, mana tahu. Betul tak? Baru ni tok saudara mak saya, kalau saya ni moyang saudara lah kot, meninggal di Bandar Baru, tak jauh kan tuan-tuan. Dia meninggal bulan 12 lepas. Bulan 12 lepas. Bulan 11 lepas. Dia lahir tahun 1917. Lahir 1917 tuan-tuan. Panjang umur dia. 1917, masa merdeka tu umur dia dah 40 dah. Betul tak? Kita yang lahir masa merdeka pun banyak mati dah tuan-tuan. Betul tak? Dia masa merdeka tu umur dia 40 lah. Dia meninggal umur dia 104. Tapi ikut mana pun mati tuan-tuan. Nak bagi tahu itu ya. Betul tak? Tuan-tuan umur 200 tu pun ikut mana pun mati tuan-tuan. Itu je. Jadi tuan-tuan, 2055 katanya lah, Kuala Kurau tenggelam, Bagan Serai tenggelam. Tenggelam habis air laut tu. Tuan-tuan, air laut kalau naik, tuan-tuan tak usah buatlah tembok apa pun hancur tuan-tuan. Mana ada tembok boleh halang air laut tuan-tuan. Air 70% bumi ni laut tuan-tuan. Berapa tan berat dia tuan-tuan. Bohlah konkrit terbaik lagu mana pun tak boleh. Kalau dia dah naik tuan-tuan tak boleh tahan dia. Hancur habis katanya tuan-tuan. Wallahu alam lah, kalau tuan-tuan umur panjang lah, saya pun tak tahu tuan-tuan. Tengok dalam tahun 2055 tuan-tuan, katanya Bagan Serai tenggelam, habis tenggelam tuan-tuan. Manalah orang nak pergi saya tak tahu. Baik tuan-tuan, banyak kerosakan manusia menyatakan. Jangan salahkan Allah tuan-tuan. Wa anna Allah laysa bizallamin lil abid. Allah Taala tak zalim walaupun sikit pada hamba dia. Jadi apa yang berlaku ni tuan-tuan, khutbah baru ni di Penang saya tak pasti, kalau di Perak khutbah dia berkenaan dengan banjir. Ingat, pertama musibah kan, ujian daripada Allah. Yang kedua kena ingat juga teguran daripada Allah. Teguran daripada Allah untuk kita muhasabah kod-kod mana-mana yang kita buat yang tak kena perbaiki tuan-tuan.
Nah, baik. Kemudian tuan-tuan, mana ni? Fadammarnaha tadmira. Dan lalu kami menghancurkan sehancur-hancurnya. Tuan-tuan tahu cerita kaum Ad, kaum Samud yang dihancurkan sehancur-hancurnya, dan kaum Nabi Nuh yang mati semua tenggelam dan sebagainya. Dan berapa ramai umat yang kami telah binasakan sesudah zaman Nabi Nuh. Banyak umat tuan-tuan yang dibinasakan. Qul siru fil ardi fanzuru. Ayat ni turun tuan-tuan, masa ni Rasulullah duduk di mana? Di Mekah tuan-tuan. Umat Islam ditindas teruk tuan-tuan. Belum lagi nampak sinar ada orang nak beriman di Madinah tu. Tapi ayat ni bagi tahu lah. Ingat berapa banyak kaum yang kami binasakan setelah Nuh. Ni peringatan pada kaum Quraisy. Maksud dia ni nak mai ni akan hancur ni, akan binasa ni. Nak mai ni yang akan datang ni. Ini simbolik tuan-tuan. Dan cukuplah Tuhanmu wahai Muhammad mengetahui lagi maha melihat akan dosa-dosa hambanya. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada duit, jalanlah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jalanlah di atas dunia ni dan tengoklah kesan-kesan orang yang mendustakan Rasul dan ayat-ayat Allah. Tapi tuan-tuan kalau boleh pergi, tuan-tuan kena pergi dalam keadaan takut. Kalau kita pergi tempat-tempat kaum Ad, kan ada kan, kaum Ad, kaum Samud ataupun Laut Mati, tempat-tempat yang pernah dimusnahkan, dibinasakan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau pergi tempat-tempat yang macam ni, jangan duduk lama-lama, makruh lah. Kalau duduk mesti dalam keadaan takut, dan kalau boleh menangis, dan jangan duduk lama-lama. Ketika mana Nabi SAW, sebab saya tengok ada orang kalau dia berjalan, dia pergi tempat-tempat kaum Ad, kaum Samud tuan-tuan, dia pergi dia seronok tuan-tuan. Makruh tuan-tuan. Rasulullah waktu dalam peperangan Tabuk tu, kan dalam perjalanan tu nak pergi ke Syam kan, perang Tabuk, lalu di kaum Samud. Jadi sahabat Nabi ada ambil air kan, Rasulullah suruh buang. Yang mana yang dibuat adunan, bagi jangan makan daripada air tu, bagi binatang makan. Melainkan air yang dia ambil daripada perigi unta Nabi Soleh. Saya tak tahu kat mana tuan-tuan, saya tak pernah pergi. Yang tu tak apa, yang lain jangan. Dan bila sampai di tempat kaum Samud ni, yang ni di antara Madinah dengan Syam tuan-tuan, tempat dia. Haji pernah pergi tak pergi? Ada bawa tak? Mungkin Mutawih tahu kot. Jadi tuan-tuan, bila sampai di situ, Rasulullah cepat-cepat Rasulullah tutup kepala dia, dan Rasulullah gerakkan sahabat yang 30 ribu ni cepat-cepat. Takut musibah yang pernah jatuh dulu, takut kita terkena. Itu cara kita pergi tempat-tempat yang pernah diturunkan musibah tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar cerita Pompei tuan-tuan? Pompei kat Rom tu. Dia bukan kaum Nabi Lut, tapi dia punya cerita macam kaum Nabi Lut lah. Pompei ni sebelum Nabi Isa lagi tuan-tuan. Tapi mengejutkan tuan-tuan. Baca sikit bab Pompei tuan-tuan kan. Mayat yang dia berjumpa di Pompei tu, Allahu Akbar, ada yang gay tuan-tuan, gay, lesbian, dan kota tu tenggelam 1000 tahun tenggelam. 1000 tahun ke ratus tahun, tak silap, tenggelam terus tuan-tuan. Itu kota maksiat yang tak tahu nak kata. Tuan-tuan balik ni, tuan-tuan buka ada insight kan, tuan-tuan type saja sejarah Pompei. Cerita dia macam kaum Nabi Lut tuan-tuan, macam kaum Nabi Lut. Tuan-tuan kau type kaum Nabi Lut, banyak keluar patung-patung tu kan, yang itu bukan kaum Nabi Lut, itu Pompei tuan-tuan. Kota Rom lama tuan-tuan. Yang mana depa tuan-tuan yang mengejutkan tuan-tuan, Pompei ni masa dia tenggelam ratusan tahun tenggelam, sampai baru jumpa Maharaja Rom masa tu tutup, tak bagi orang luar tahu. Pasal memalukan. Pasal Pompei ni dekat dinding-dinding dia, Allahu Akbar, conteng lucah tak tahu nak kata tuan-tuan. Macam-macam gambar lucah yang dia conteng tuan-tuan di Pompei. Tuan-tuan pergi saja Pompei, tuan-tuan ambil image tuan-tuan. Macam-macam gaya lucah tuan-tuan. Oh dahsyat tuan-tuan. Waktu datang debu tu, dia kena apa? Letusan gunung berapi tuan-tuan. Terbenam kota tu. Tapi Maharaja Rom masa tu, Hercules masa tu, malu orang tahu. Malu. Aib.
walaupun dia bukan Islam. Aib merasa benda ni. Tapi cerita Pompei tu memang dekat-dekat dengan cerita Nabi Lut. Memang kota tu kota maksiat lah tuan-tuan. Saya tak tahu. Bila kita baca bab cerita kota Nabi Lut sampai tak malu tuan-tuan. Pompei ni, cerita bab maksiat ni benda yang terbuka, bebas. Bila jadi musibah tu ramai tak dapat lari. Ada yang dapat lari, ada ramai juga tak dapat lari. Kalau tuan-tuan type di internet kaum Nabi Lut, keluar gambar apa? Gambar macam batu tu kan. Itulah Pompei, bukan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut mana ada, hancur habis lah tuan-tuan. Itu kaum Pompei. Baik tuan-tuan. Malah ada cerita tuan-tuan. Orang putih ada buat filem Pompei. Saya tak pernah tengok lah tuan-tuan. Tapi kita dengar cerita, mesti cerita pun tak elok lah tuan-tuan. Tidak, cerita maksiat lah tuan-tuan. Sebelum didatangkan musibah tuan-tuan. Baik. Bersama dengan ayat ini ada berapa ayat lagi yang menunjukkan kepada umat Muslim bahawa peraturan dan isi parti ketamadunan yang mereka bina bagi ummah adalah membayangkan hak ke atas bumi ini. Maksud dia ada gambaran umat Islam akan menguasai kebanyakan dunia tuan-tuan. Menjadi kuasa besar lah mana dia. Tapi dia tak berlaku pada zaman Nabi tuan-tuan. Sebab tu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kan kita baca buku ni, ada seorang sahabat Nabi, dia tak dapat terima kan. Dia menghunuskan pedang. Siapa kata Nabi Muhammad meninggal, aku potong kepala dia. Iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sukan nak menerima. Kenapa Sayyidina Umar suka menerima? Dia hayun dengan pedang. Sebab dia kata, bagaimana Rasulullah wafat sedangkan Rom masih berkuasa, Parsi masih berkuasa. Hanya saja Nabi Muhammad SAW, Rasulullah hanya pergi bertemu dengan Tuhannya seperti mana Musa bertemu dengan Tuhannya. Tuan-tuan, dia tak bagi sebut kata dah wafat. Sayangnya dia pada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan jangan sebut meninggal. Sebab waktu meninggalnya Rasulullah, Rom masih kuasa dunia, Parsi kuasa dunia, Islam belum kuasa dunia. Sampailah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar datang kan, buka penutup muka Nabi, yang tutup muka Nabi SAW tu, cium dahi Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pergi kat orang ramai. Sayyidina Umar bagi warning kan, jangan kata mati. Maka Sayyidina Abu Bakar baca Al-Quran kan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a wa sanajzillahu syakirin wa sayajzillahu syakirin. Dalam ayat ni apa makna dia? Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang sebelumnya dah banyak rasul. Betul tak? Afa immata, apakah bila dia wafat, au qutila, ataupun dia dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu akan kembali murtad. Wa man yanqalib ala aqibai, siapa yang murtad, fala yadurrullaha syai'a, tidak beri apa-apa bahaya pada Allah. Dan Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang baik pada orang yang bersyukur. Dengar ayat ni tuan-tuan, terduduk terus Sayyidina Umar. Terduduk terus. Tapi tuan-tuan, jatuh dak Rom dan Parsi? Jatuh melutut pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Rom melingkup, Parsi pun lingkup tuan-tuan. Habis tuan-tuan. Hancur lebur. Pada zaman Sayyidina Osman, Parsi hancur sehancur-hancurnya, lebur terus. Jadi tuan-tuan jatuh pada zaman Sayyidina Umar tu, boleh dikatakan Islam dah menjadi kuasa dunia. Sebab dua kuasa dunia dah jatuh tuan-tuan, maka Islam menjadi kuasa dunia nombor satu pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Baik, kemudian mengurus sepenuhnya dengan bebas dan mewujudkan sebuah ikatan masyarakat yang bersepadu pada paksi kesejahteraan manusia yang bakal dilalui yang nak main inilah yang akan datang. Pada hakikatnya ayat-ayat itu membayangkan prospek yang lebih baik bagi Nabi SAW. Maksudnya yang nak main inilah, yang lebih baik. Ada kita panggil macam ada cahaya di hujung kegelapan malam tuan-tuan. Baik. Mengandungi jaminan perlindungan untuk bertapak dan pusat penyebaran seruan yang selamat untuk memboleh dan memberinya keberanian menyebarkan mesej ke seluruh dunia yang luas ini. Sebab tuan-tuan tahu kisah Isra dan Mi'raj ni berlaku dekat-dekat hijrah. Dekat-dekat orang Madinah masuk Islam. Lepas ni tuan-tuan tengok tajuk sebelah ni,
perjanjian Aqabah tuan-tuan. Lepas je Isra' dan Mi'raj, terus perjanjian Aqabah orang Madinah mai masuk Islam, berjanji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak lepas peristiwa ni. Jadi simbolik Allah Taala bagi gambaran secara tidak langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan pusat penyebaran seruan yang selamat untuk memboleh dan memberinya keberanian menyebarkan mesej ke seluruh dunia yang luas. Ini menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Tapi tuan-tuan, walaupun Nabi SAW dan para sahabat berada di Madinah, bukanlah makna tak takut langsung tuan-tuan. Kadang-kadang perasaan risau dan takut tu manusia tuan-tuan. Betul tak? Ketika mana Rom mengancam nak serang Madinah kan. Rom masa itu kuasa dunia. Nak serang, mengejut, menghancurkan seluruh kerajaan Islam di Madinah. Rom mengancam. Jadi perang Tabuk tu kan, Rasulullah gerakkan para sahabat pergi serang, Rom jadi takut, tak jadi perang. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW bila datang perasaan risau atau perasaan apa, kita rasa takut dengan satu puak yang ganas dan jahat, maka Nabi akan baca doa tuan-tuan. Kita risau dengan kejahatan dan apa, kekuatan mereka tuan-tuan, maka Nabi akan baca doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Itu doa Nabi. Maknanya kita dalam hidup ni kalau takut dengan siapa-siapa tuan-tuan, betul tak? Takut dengan orang lah, siapa-siapa, puak mana-mana pun tuan-tuan. Mungkin dia mengancam dan sebagainya. Sama dia Muslim ataupun non-Muslim, perbuatan-perbuatan yang mengancam kita, menakutkan kita tuan-tuan. Pertama doa tuan-tuan, betul tak? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan kamu di tengkuk-tengkuk mereka. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Itu doa bila kita rasa takut dengan mana-mana orang lah tuan-tuan yang jahat. Baik, jadi tuan-tuan, itulah sebenarnya rahsia di sebalik perjalanan syahdu. Itu rahsia dia. Maksud dia akan datang kekuatan baru. Hikmah yang terkandung memberi kita kepercayaan paling wajar untuk menegaskan bahawa perjalanan malam berlaku sama ada sebelum perjanjian Aqabah pertama atau di antara kedua-dua perjanjian, hanya Allah yang lebih mengetahui. Boleh lah, sebab bab Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan ada khilaf di kalangan para ulama kan. Ada yang kata tahun pertama diturunkan wahyu, ada yang kata 5 hijrah macam Imam Nawawi rahimahullah, ada yang kata berlaku pada 10 hijrah. Tapi pandangan yang lebih kuat, Isra' dan Mi'raj berlaku dekat-dekat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat-dekat dah. Itu pandangan yang paling kuat lah. Nah. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita tengok tajuk baru. Banyak lagi tu. Tajuk 18 tuan-tuan. Pengakuan Aqabah pertama. Pengakuan ataupun lebih tepat perjanjian lah tuan-tuan. Dia tuan-tuan, buku ni tuan-tuan, dia ada banyak versi terjemahan. Tapi versi terjemahan ni bagi saya ada apa benda yang kena perbaiki sikit lah. Sebelum ni saya ada terjemahan kitab lain yang itu lebih baik tuan-tuan. Lebih baik, dia punya huraian dia lebih cantik. Sampai kalau dalam buku ni tuan-tuan, macam saya belum ni saya baca di Masjid Kampung Selamat, jenis-jenis wahyu, buku ni lah. Saya pelik. Jenis yang pertama, visi yang benar. Saya pelik, visi yang benar. Jenis-jenis wahyu diturunkan pada Nabi SAW. Yang pertama, jenis-jenis visi yang benar. Inilah yang Rasulullah lalui selama 6 bulan. Saya pelik tuan-tuan. Bila saya buka, saya ada satu terjemahan, rupanya bukan visi, mimpi. Dia terjemah visi tuan-tuan. Jadi agak, kemudian bila Tan Nabi Muhammad, dia sebut Muhammad dia. Jadi tak apa cantik lah. Betul tak? Betul tak? Jadi Muhammad saya nak baca pun Allahu Akbar. Kita rasa macam tak patut. Betul tak? Sebab sebutlah Sayyiduna Muhammad, Nabi Muhammad. Betul tak? Dia sebut Muhammad. Jadi sejujurnya saya rasa asalnya saya nak bawa terjemahan saya tu. Tapi saya tengok tuan-tuan semua pakai terjemahan ni, tak apalah tuan-tuan, saya pakai terjemahan ni lah. Jadi ada apa terjemahan yang saya nampak mungkin kena perbaiki lah. Baik. Pengakuan Aqabah pertama, ataupun yang kita tak guna pengakuan, kita kata perjanjian Aqabah tuan-tuan. Perjanjian Aqabah yang pertama. Baik, kita tengok. Kita pernah membicarakan mengenai 6 penduduk Madinah yang memeluk Islam ketika musim haji pada tahun ke-11 kenabian. Musim haji
Tahun ke-11 kenabian. Belum hijrah lagi ya. Bukan 11 hijrah tuan-tuan. Tahun 11 kenabian. Nah. Sama juga tadi tuan-tuan, silap Isra' dan Mi'raj. Bukan 5 hijrah. Yang pertama pandangan yang mengatakan Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun pertama kenabian tuan-tuan. Maksudnya Rasulullah dilantik menjadi nabi. Pandangan yang kedua tahun kelima kenabian. Maksudnya dia Rasulullah tahun yang kelima Rasulullah jadi nabi. Umur Rasulullah lebih kurang 45 lah. Pandangan yang ketiga mengatakan pada tahun ke-10 kenabian. Bukan hijrah kenabian. Hijrah bila? Hijrah waktu lepas Rasulullah hijrah. Waktu mana Rasulullah umur dalam 50 lebih tuan-tuan. 51, 52 macam itulah. Barulah kita panggil hijrah tuan-tuan. Nah, jadi Isra' dan Mi'raj berlaku antara tahun 11 kenabian sebelum hijrah lah. Dan sebelum hijrah. Nah, itulah pandangan yang paling kuat. Yang ni disebut tuan-tuan pada 11 kenabian. Lebih kurang pada tahun yang sama berlakunya Isra' dan Mi'raj. Tahun ini tuan-tuan datangnya 6 orang pada musim haji. Mereka berjanji untuk menyampaikan mesej Islam kepada warga setempat di mana mereka diami. Jadi masuk Islam dan mereka berjanji untuk menyampaikan Islam. Tapi sebelum saya lupa tuan-tuan, pasal apa mereka main Madinah? Sebab orang Arab memang main tuan-tuan. Itu budaya orang Arab. Sepanjang tahun mereka akan main Madinah, Mekah. Main ke Mekah daripada Yamannya, daripada seluruh tempat lah tuan-tuan. Daripada Madinahnya, daripada Jazirah Arabnya, di mana-mana tempat mereka akan main ke Mekah. Mereka buat apa? Buat haji lah. Tapi banyaklah khurafat dia tu. Haji kalau orang luar haji telanjang, sembelih korban, ambil darah lap dekat dinding Kaabah. Tapi perbuatan kerja haji depa ni dipertiru daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dia apa? Dia buat haji kan. Jadi kemudian Nabi Ismail. Jadi ibadah tu turun sampai juga kepada bangsa Arab. Cumanya dia petokok tambah dengan perkara-perkara khurafat. Baik. Jadi tuan-tuan kita tengok seterusnya. Dalam musim haji tahun berikut, sekumpulan 12 orang pengikut bersedia untuk menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kumpulan itu termasuk 5 daripada 6 orang yang pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun sebelumnya. Orang yang ke-6 yang tidak bersama ialah Jabir bin Abdullah bin Rajab. Sementara 7 yang lain ialah baik. Maksudnya tahun yang ke-11 ada 6 orang masuk Islam. Kemudian pada tahun yang ke-12, tahun yang berikutnya lah ni. Tahun yang ke-12 datang lagi orang yang ke-6 tidak bersama Jabir bin Abdullah. Sementara 7 lagi ialah baik. Ni datang pula 7 orang ni. Yang pertama Mu'adhah bin Haris Ibnu Afra dari suku Khazraj, Zakwan bin Abdul Qais Khazraj, Ubadah bin Samit Khazraj, Yazid bin Sa'labah Khazraj, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadalah Khazraj, Abdul Haytham bin Tayhan dari suku Aus, Uwaim bin Sa'idah daripada suku Aus. Apa beza Aus dengan Khazraj ni? Aus dengan Khazraj ni tuan-tuan, dia bangsa Arab. Mereka ni adik-beradik sebenarnya. Kalau dari segi sanad tu, adik-beradik tu bertemu mereka ni katuk mereka tu. Tapi katuk Khazraj dengan Aus ni adik-beradik sebenarnya. Kemudian dia anak cucu ramai. Satu anak cucu dia bangga dengan Khazraj lah. Yang satu lagi bangga dengan Aus. Padahal Aus dengan Khazraj ni bertemu nenek yang sama. Boleh lah. Macam orang Yahudi lah. Dia ada 12 suku orang Yahudi kan. 12 suku orang Yahudi. Pasti apa 12 suku? Pasal Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Antaranya Nabi Yusuf, Bunyamin, Robin, betul tak? Yahuda. Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Salah seorang Nabi Yusuf lah. Jadi 12 orang anak Nabi Yaqub ni semua ada keturunan. Jadi mereka berbangga-bangga dengan keturunan masing-masing. Boleh lah. Ada yang bangga dengan aku keturunan Yahudi, Yahuda. Padahal Yahuda tu adik-beradik Yusuf. Aku keturunan Yusuf. Aku apa? Suku Yusuf. Aku suku Bunyamin. Aku suku Robin. Aku suku apa? Yahuda. Padahal yang mereka semua ni adik-beradik semua. Tok dia sama. Siapa dia ayah dia? Nabi Yaqub. Itu yang 12 suku Yahudi. Saya tengok di internet. Kalau ni viral apa? Orang suka dengan apa? Dajjal lah. Betul tak? Dajjal ni kalau tuan-tuan buat konten di internet, buat Dajjal ni orang suka. Betul tak? Dajjal, Freemason,
Ada satu ustaz yang buat kajian bab Dajjal. Dia kata salah satu keturunan Yahudi yang hilang adalah orang Melayu. Orang Melayu Yahudi. Mana Yahudinya, hidung pun penyek tuan-tuan. Ini antara saya rasa lah kajian-kajian kita panggil eskatologi, kadang-kadang ada yang betul, tapi kadang-kadang banyak juga yang saya nampak kena kita berhenti kot. Kadang-kadang nampak macam dah silap tuan-tuan. Baik. Antara juga orang yang kaji eskatologi ni mengatakan apa? Mereka tu Ya'jud, Rusia tu Ma'jud. Ada juga. Sejak bila tuan-tuan Amerika dengan Rusia ni turun daripada tanah yang tinggi? Betul tak? Quran sebut min kulli hadabin yansilun. Dalam hadis sebut depa keluar habisnya ayat tasik depa minum. Betul tak? Ada orang terjemah macam tu. Ada juga yang mengkaji eskatologi kata apa? Ya'jud dan Ma'jud ni siapa? Tu Tatar. Ada? Tatar, Genghis Khan, Hulagu Khan dan sebagainya. Ada juga tuan-tuan. Tapi bila kita baca dalam hadis nampak tak boleh terima lah pandangan ni. Sebab dalam hadis sebut Ya'jud dan Ma'jud keluar ketika Nabi Isa ada. Hadis riwayat Muslim. Dan waktu nak keluar Dajjal dah mati tuan-tuan, baru keluar Ya'jud Ma'jud. Macam mana orang kaji eskatologi Ya'jud Ma'jud keluar dulu baru Dajjal? Silap tuan-tuan. Dalam hadis tu jelas Dajjal keluar dulu. Bila Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, kemudian Allah Ta'ala wahyukan hidup dalam keadaan aman. Kemudian Allah wahyukan pada Nabi apa? Nabi Isa, inni qad akhrajtu ibadan li la yadan li ahadin liqitalihim. Hadis sahih tuan-tuan. Aku telah keluarkan hamba-Ku yang tidak ada siapa boleh lawan. Nabi Isa tu hebat. Tentera Nabi Isa hebat. Bunuh Dajjal tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu Ya'jud Ma'jud tak ada siapa boleh lawan. Hatta pada zaman Iskandar Zulkarnain pun. Iskandar Zulkarnain ni merintah seluruh dunia. Iskandar Zulkarnain pun tidak menghancurkan Ya'jud Ma'jud. Dia buat tembok Betul tak? Ada juga saya dengar orang yang mengkaji eskatologi, dia kata Ya'jud Ma'jud ni apa? Ya'jud Ma'jud ni dinosaur pula. Saya tak tahu lah. Nasib baik saya tak dengar predator ke alien tuan-tuan. Lagi haru lah tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin tempat kita kena berhenti jugalah. Saya tengok kadang-kadang silap banyak tempat. Tak apa tuan-tuan. Tak apalah dia pun nak sebut tentang teori-teori. Tapi teori-teori lah, bukan fakta. Malah ada ustaz yang dalam TV pun sebut Ya'jud Ma'jud dah keluar. Katanya pada zaman Abbasiyah dia pergi cari dekat benteng Ya'jud Ma'jud, katanya dah pecah. Ada ustaz dalam TV sebut kita. Ini pun satu pandangan yang suka nak diterima. Sebab ulama mana tahu tuan-tuan, di mana benteng Ya'jud Ma'jud mana tahu. Sebagai ulama kata benteng ni gaib, kita tak jumpa. Macam Pulau Dajjal lah. Pulau Dajjal kan, mana-mana tuan-tuan. Pulau ada beratus, beribu, mungkin berpuluh ribu tuan-tuan. Pulau yang mana? Bila Allah Ta'ala hijabkan tuan-tuan, benda depan mata tak nampak. Betul tuan-tuan, benda yang dihijabkan. Kalau ikut Imam Al-Alusi rahimahullah, dia kata benteng Ya'jud Ma'jud ni dalam laut. Imam Al-Alusi terkenal dengan tafsir Al-Alusi. Sebab apa dia sebut lagu tu? Sebab banyak kota-kota yang dia ditenggelam oleh laut. Macam saya sebut kat tuan-tuan tadi tu, ayat laut kan makin naik kan. Banyak kota-kota yang ditenggelam oleh air laut telan dia. Jadi benteng tu berada dalam laut, kata Imam Al-Alusi. Kita dipisahkan. Boleh baik tuan-tuan, tak apa. Jadi tuan-tuan, Khazraj, Ya'jud Ma'jud ni orang tuan-tuan. Ya'jud Ma'jud ni orang. Bukan kalau orang ada kata dinosaur ke alien ke predator ke tuan-tuan. Bukan, ni semua bukan dia. Dia adalah manusia, cuma dia ni ganas dan tidak berhati perut. Dan Ya'jud Ma'jud ni ramai tak? Oh ramai. Ahli neraka paling ramai adalah Ya'jud dan Ma'jud. Ramai mana? Tak tahu nak kata, dia keluar macam semut tuan-tuan. Dia sembelih habis semua orang. Dan Allah Ta'ala wahyukan apa? Dan Nabi Isa bawa mana sempat. Mana sempat ikut Nabi Isa naik ke Bukit Tur Sina. Betul tak? Ni sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Duduk Bukit Tur Sina, Nabi Isa pun tak lawan dia. Pasti tak boleh lawan. Kalau orang kata tentera paling kuat Amerika, Rusia, no. Tentera paling kuat di dunia dan sepanjang tamadun manusia adalah Ya'jud Ma'jud. Dan Allah Ta'ala sebut tidak ada orang boleh lawan dia. Hatta Nabi Isa pun duduk di Bukit Tur Sina. Dan dihijab pandangan dia. Mereka tak nampak Bukit Tur Sina. Kalau mereka nampak Bukit Tur Sina pun mereka sampai. Makna dia kalau manusia duduk ceruk mana pun tuan-tuan, Ya'jud Ma'jud akan bunuh. Dia bukan bunuh orang Islam, dia bunuh yang bukan bangsa dia. Itu Ya'jud Ma'jud punya style. Boleh kata Ya'jud Ma'jud ni sangat resis lah tuan-tuan.
Resis-resisnya. Dia akan bunuh semua orang. Tak kira Islam ke, Hindu ke, Buddha ke, dia keluar, dia sembelih habis. Sakan tuan-tuan Haji ni. Lepas tu dia buat apa? Dia panah langit pula. Panah langit. Dajjal tak ada dah, mati dah. Dia panah langit, panah tu turun, ada darah kan. Fitnah bagi mereka lah, ada darah di panah tu. Kemudian dia berkata apa? Kita dah bunuh seluruh penduduk dunia, sekarang kita dah bunuh penduduk langit. Dia sebut macam tu pula. Sampailah ada ulat di tengkok kan. Nabi Isa berdoa, bermunajat di Bukit Tur Sina. Ada ulat mati, seolah-olah dia mati dalam satu nyawa, mati semua terus. So kalau ada teori-teori Dajjal yang macam-macam, tak apalah tuan-tuan, teori je lah tuan-tuan. Yang sebenarnya belum lagi tuan-tuan, seperti mana dalam hadis Nabi. Jadi tuan, itulah suku Khazraj dan Aus. Adik-beradik. Sama juga Bani Umayyah dengan Bani Hashim, dia dekat-dekat tuan-tuan. Adik-beradik, Bani Umayyah dengan Bani Hashim bertemu tuk tu. Abu Jahal dia Bani Makhzum, ada Bani Adi, ada Bani Bakar. Kalau kita tengok syajarah keturunan tu, bertemu di Quraisy tuan-tuan. Quraisy itu kata kafir Quraisy. Quraisy tu dia tuk kepada Bani Hashim, tuk kepada Bani Umayyah, tuk kepada Bani Adi. Quraisy tu. Tapi orang kadang-kadang bangga dengan tok wan dia, betul tak? Bangga dengan itu yang ada suku-suku tu. Macam kita di Malaysia lah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita di Malaysia ni kita panggil bangsa apa tuan-tuan? Banyak Melayu kan. Hatta daripada dulu tuan-tuan, pedagang daripada Eropah, pedagang daripada Cina, dia sebut Melayu. Betul tak? Melayu tu kiranya dia merangkumi yang lain lah. Jawa ke, Banjar ke, Jawa, Banjar, Minang, apa benda lagi lah tuan-tuan, macam-macam keturunan kan di Nusantara ni ya. Semua termasuk dalam Austronesia ataupun Melanesia. Itu merujuk pada orang Melayu dulu-dulu tuan-tuan. Boleh lah, orang Melayu dulu-dulu. Lama dah tuan-tuan. Kalau lah kita tak tengok sanad keluarga. Kalau tengok sanad keluarga ni, mungkin Banjar tu bertemu juga dengan Jawa di mana? Tuk mana? Dengan Melayu bertemu di tuk mana? Dia memang ada suku Banjar, dia ada suku Melayu, memang ada suku Melayu. Di Indonesia dia ada suku Melayu tuan-tuan. Melayu. Ada suku Banjar, ada suku Jawa, ada Batak, macam-macam suku tuan-tuan. Kalau kita jenis jaga sanad tu keluarga ni macam orang Arab, akan tahu tuk mana bertemu tuan-tuan. Tapi kita tak tengok sangat. Tapi Melayu ni paling dominan. Paling dominan Melayu. Sebab masa kerajaan Melayu di Jambi dulu sangat kuat. Disebabkan sangat kukuh kerajaan Melayu di situ, maka kawasan Kepulauan Melayu ni daripada Filipin, Kembojanya, Melayu campurnya, Selatan Thainya tuan-tuan, Indonesianya, orang panggil Kepulauan Melayu. Pasal bangsa yang paling dominan. Walaupun semua ni satu suku yang sama tuan-tuan. Macam Quraisy lah. Disebabkan dominan panggil Quraisy tuan-tuan. Hatta kita sekarang tuan-tuan, kalau kat Menalan, Melayu tuan-tuan katakan ada orang Banjar ni. Banyak. Ada. Tuan-tuan tulis Banjar ke tulis Melayu ke? Banyak. Melayu. Nampak tak? Tulis Jawa ke? Tak. Saya tak mau tulis Melayu, nak tulis Jawa tak. Sekarang ni kalau orang yang bukan Melayu lah, kita kata orang India lah. Orang India ataupun orang Cina, tak kira lah Islam ke bukan Islam. Kalau dia tengok orang Banjar, dia kata Melayu. Orang Jawa, dia kata Melayu. Orang Minang, dia kata Melayu. Melayu dan Melayu. Betul tak tuan-tuan? Pasal sebab Melayu. Masa 13 Mei dulu kan, 1969. Kan bergaduh teruk. Sampai ada Melayu Banjar di mana? Sungai Manik kan, pun terlibatkan diri. Pasal apa? Walaupun dia Banjar Melayu, kita dah tahu Melayu, Banjar Melayu benda yang sama, rumpun tuan-tuan. Tapi kadang ada orang bergaduh tuan-tuan, betul tak kan? Ada orang bergaduh, saya pun pelik. Ada orang Banjar tak suka Melayu, Melayu tak suka Banjar, ada tuan-tuan. Jarang jumpa tapi ada. Saya pernah jumpa orang tak suka Banjar, ada. Pasal apa tak suka Banjar? Orang Banjar suka belah hantu. Banyaklah hang punya hantu. Marah orang Banjar. Orang Banjar angkat tangan, orang Banjar. Ini semua mengarut tuan-tuan. Asabiah suku tuan-tuan. Asabiah suku. Mana ada benda-benda lagu ni? Kalau ada belah hantu ni, semua bangsa ada. Betul tak? Semua keturunan ada belah hantu. Oh, kita dah isyak tuan. Baik, akan datang kita sambung di bawah tuan-tuan. Mereka bersumpah tu. Akan datang mereka bersumpah. Jadi tuan-tuan ingat Khazraj dengan Aus ni memang dia bertemu di tok nek dia, bertemu Khazraj dengan Aus. Tapi dia pun berbangga dengan keturunan dia lah. Masing-masing bangga, jadi kita sebut suku Aus dan Khazraj.
Sama juga Yahudi bila sebut Yahudi itu merangkumi 12 suku Yahudi itu. Padahal Yahudi itu seorang daripada satu suku. Disebabkan dalam 12 anak Nabi Yakub tu, Yahuza tu ataupun Yahuda tu, dialah paling banyak anak. Paling banyak anak dia. Jadi kita sebut Yahuda tu merangkumi yang lain lah. Nah, kita panggil 12 suku Yahudi. Pasal dia paling dominan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an ma tafarruqan wa ba'ni tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahrum wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah.